Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Diucapkan terima kasih kepada anda semua yang masih lagi sudi menghampiri ke dalam Radio 12 Malam bersama dengan saya, Noah. Okey, firstly saya ingin mengucapkan tahniah kepada anda semua yang telah pun membuang undi. Kepada yang tidak membuang undi dengan secara sengajanya tu, saya tak boleh nak kata apa kerana nasib negara semuanya terletak pada tangan kita. Kita berdoa yang baik-baik sahaja. Bagi mereka yang memang berminat berkonvoi-konvoi dan buat memekak pada waktu malam, balik lewat, kemudian besok pula bangun tidur lewat sampai ke petang, tak dapat mengundi, anda renung-renungkanlah sendiri nasib negara kita. Apa pun diucapkan tahniah kepada anda semua yang selesai mengundi. Okey, kita tak nak bersembang banyak lagi. Kali ini kita akan teruskan dengan episod 21 daripada Tok Awang Ngah, Lembaga Berkelahi Sesama Sendiri. Matahari sudah tergelincir hingga bayang pohon-pohon getah juga menjadi redup semasa Pak Tua Mahat menyandarkan basikalnya di sebatang pokok getah tua. Dia memang tahu kebun getah kepunyaan Haji Mat Deman, adik iparnya itu, di darat kampung, kerana Ngah Jiah sendiri memberitahu abangnya di kawasan kebun getah itu memang keras puakanya. Tetapi Mak Deh tidak percaya sangat dengan cerita emaknya mengenai puaka di kawasan kebun getah itu. Ngah Jiah percaya mengenai puaka di situ disebabkan kebun getah itu dibeli oleh suaminya semasa selepas Jepun memerintah. Di sempadan dengan kebun getah sebelahnya terdapat 2 buah kubur lama yang dipercayai tuan punya tanah tersebut sejak lebih 7 keturunan. Kubur lama itu terletak di atas busut yang tinggi sehingga jelas nampak batu nisannya yang tergendeng separas pinggang. Ngah Jiah juga mendengar cerita mengenai batu nisan itu yang hidup kerana pada mulanya hanya seketul batu dari sungai sahaja yang diletakkan di situ. Tetapi selepas lebih 7 keturunan, batu berkenaan dikatakan hidup lantas meninggi sehingga sampai separas dengan pinggang. Namun Mak Deh tetap tidak percaya dengan cerita emaknya, sekalipun Ngah Jiah merasa seram juga apabila melintasi kubur lama itu apabila datang ke kebun getah itu semasa musim langsat berbuah. Namun rasa seram itu segera hilang kerana dia datang bersama dengan suami, anak-anak dan juga cucunya. Lagipun kebun getah itu sudah pun ditebas terlebih dahulu oleh Haji Mat Deman. Itu jugalah sebabnya Haji Mat Deman meminta Muhiz untuk menebangnya kerana pokok-pokok langsat di kebun itu sudah pun mula berputih. Memang di kebun getah itu banyak terdapat pokok-pokok langsat yang sudah tua. Dari pokok-pokok langsat inilah buahnya lebih manis dari pokok-pokok langsat yang biasa. Sebab itulah Haji Mat Deman tidak akan menebang pokok-pokok langsatnya kerana setiap tahun apabila musim langsat berbuah, hasilnya amat menyenangkan hati. Pak Tua Mahat berdiri berhampiran dengan pokok getah tempat basikalnya disandarkan. Matanya liar memerhatikan di sekitar kawasan yang sudah pun ditebas oleh Muhiz. Sekali-sekala dia memandang juga ke arah busut kubur lama tidak jauh dari tempatnya berdiri. Kalau kau tubuh halus nak mengganggu, lebih baik kau balik, katanya sambil meludah 3 kali ke arah kubur yang tersergam tidak jauh darinya. Tanah ni bukan lagi dalam jagaan kau. Biarlah tubuh kasar yang menjaga tanah ini. Engkau tu tubuh halus, balik ke tempat asal kau. Jangan kau cuba nak ganggu anak cucu aku dekat sini, ujarnya macam bercakap dengan seseorang. Kemudian dia terus melangkah ke kawasan yang sudah pun ditebas oleh Muhiz itu. Beberapa langkah di berjalan, Pak Tua Mahat menoleh ke arah yang diagaknya Muhiz tersungkur sewaktu menerkam burung puyuh sedang mengeram. Tetapi amat sukar untuk dia mahu meramalkan di mana Muhiz menemui burung puyuh yang sedang mengeram itu. Puas dia mencari-cari, Pak Tua Mahat memusingkan badannya menghadap ke arah 2 kubur lama yang tersergam di atas busut yang tidak jauh dari situ. Dia menuding jari telunjuknya ke arah kubur itu sambil tumit hentakkan ke bumi. Ketika ini, dia merasakan angin kencang bertiup di sekitar kebun getah itu hingga desirannya terasa menggerunkan. Tetapi Pak Tua Mahat tetap bertahan di situ dengan mengucapkan, Huwallahu wal akhiru wal zahiru wal batinu
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sejurus kemudian angin kencang itu pun berhenti. Pak Tua Mahat dapat mendengar titisan hujan turun menimpa daun-daun. Hujan itu tidaklah lebat kerana silauan matahari masih lagi memancar. Dia dapat menduga ketika ini hujan panas turun seolah-olah geruh yang sedang menunggunya. Tetapi Pak Tua Mahat sudah biasa menghadapi keadaan demikian. Dia menunggu sesuatu menjelma di situ, tetapi tidak ada apa-apa pun yang kelihatan di atas kubur tersebut. Kalau bukan engkau, aku minta maaf wahai tubuh halus, katanya perlahan, lantas menurunkan tangannya dari menuding ke arah kubur tersebut. Kemudian dia berpaling ke sekeliling kawasan yang sudah ditebas oleh Muhis, memerhatikan tempat Muhis menemui sarang burung puyuh yang mengeram. Puas dia memerhatikannya, namun tidak juga bertemu kesan sarang burung berkenaan. Ketika dia mendongak ke atas, Pak Tua Mahat ternampak sarang tebuan tergantung di dahan sebatang pokok getah. Perdu pokok getah tersebut terdapat kesannya sudah ditebas oleh Muhis. Berdebar juga hati Pak Tua Mahat kerana tebuan-tebuan itu tidak menerkam semasa perdu pokok getah itu ditebas. Biasanya, tebuan mudah menyerang mangsa apabila sarangnya diganggu. Mata Pak Tua Mahat merenungi sarang tebuan itu tepat-tepat dengan tidak berkelip. Kemudian perlahan-lahan dia membisikkan, "Waman arafa nafsihi faqad arafa rabbih." Lantas dia mengentak-entakkan tumitnya ke tanah. Setelah merasakan dirinya cukup yakin dengan apa yang dilihatnya, Pak Tua Mahat merapatkan dua tangannya ke dada sambil menyebut perlahan, "Tegak aku seperti alif, berlindung aku seperti zat." Sekaligus pula dia meneguk air hidungnya sambil menghela nafas yang panjang seperti menyedutnya jauh-jauh ke dalam diri. Pak Tua Mahat sudah tidak merasakan dirinya tertegak di tengah kebun getah, mendongak sarang tebuan yang tergantung pada dahan pokok getah tua tidak jauh darinya. Dia tersenyum apabila tiba-tiba sahaja terjekat di satu kawasan lapang yang tersegam sebuah rumah besar dengan dipagar ruyung nibung kukuh di sekelilingnya. Di tengah halaman rumah itu, seorang perempuan muda yang cantik dengan rambutnya mengurai sampai ke punggung sedang menabur padi seolah-olah memberi ayam makan. Tetapi yang berkerumun mematuk padi yang ditabur oleh perempuan muda itu bukanlah ayam yang berebut-rebut, tetapi burung-burung puyuh yang terlalulah banyak. Pada mulanya, dia tidak perasakan Pak Tua Mahat berdiri di luar pagar. Namun apabila dia mengangkat ke muka, matanya bertentang dengan Pak Tua Mahat. "Awak rupanya ya." Cepat-cepat Pak Tua Mahat menegur, sebaik sahaja mereka berpandangan. Tok Awang ni buat apa kemari ni?" Soal perempuan itu semacam terkejut dengan kunjungan Pak Tua Mahat ke situ. "Nak cari awak lah," sahut Pak Tua Mahat tegas. "Tok Pawang ni macam nak cari musuh je nampak gayanya," sindir perempuan muda itu lalu menghalau burung-burung puyuh yang berebut-rebut mematuk padi yang ditaburkannya. "Kalau awak terima kedatangan aku dengan baik, baiklah jadinya," ujar Pak Tua Mahat macam mengejek. "Tapi kalau awak sengaja nak cari geruh, belumlah tentu geruh siapa lagi." Dia meninggikan suara seolah-olah memberi amaran. "Kami ni tak faham maksud awak ni, Tok Pawang." Perempuan muda itu tersengih-sengih. Belum pun sempat Pak Tua Mahat masuk ke kawasan pagar rumah itu, dia merasakan bumi bergegar dengan kuat, menyebabkan rumah tersegam itu ikut sama bergegar. Perempuan muda itu terjerit ketakutan, berlari-lari sekeliling halaman. Kemudian dia cuba mendekati Pak Tua Mahat, tetapi kaki dia terbenam menyebabkan dia terkial-kial mahu melepaskan diri. Pak Tua Mahat undur ke belakang 2-3 langkah, mahu memastikan dari mana ancaman itu datang. Matanya liar mengerling ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak kelihatan apa-apa kecuali gegaran yang kuat dan asap keluar berkepul-kepul dari rekahan tanah. "Tolonglah kami ni, Tok Pawang. Tolong!" rayu perempuan muda itu terkial-kial mahu melepaskan kakinya yang terbenam ke bumi.
Dia melambai-lambaikan tangannya dengan harapan mendapat belas kasihan dari Pak Tua Mahat. Namun Pak Tua Mahat masih ragu-ragu siapakah yang membuat angkara kerana tiba-tiba sahaja ancaman itu datang. Hatinya masih belum dapat menduga sama ada ancaman itu untuk memerangkap dirinya atau mahu memusnahkan perempuan itu. Bagaimanapun, yang jelas pada penglihatannya, perempuan muda itu sendiri yang terancam keselamatannya. Dia tidak boleh membantu perempuan tua itu. Perempuan muda itu, maafkan saya, selagi tidak diketahuinya punca sebenar gegaran bumi tersebut. Sebaik sahaja kakinya menjejaki kawasan lapang, dia sudah dapat melihat bahawa tempat itu memang dikuasai oleh perempuan muda berkenaan. Burung-burung puyuh yang berkeliaran sewaktu perempuan itu menaburkan padi amat jelas menunjukkan tempat yang dicarinya sudah pun ditemui. Tolonglah kami ni Tok Pawang. Ulangi perempuan muda itu merayu-rayu dengan berhibah hati. Siapa nak tolong kau, Kau tu setan. Bentak Pak Tua Mahat tersenyum setelah melihat Mak Deh tercegat di penjuru pagar. Di sekeliling Mak Deh cahaya putih melingkarinya sehinggakan perempuan muda itu tidak dapat merapatinya sekalipun kalau kakinya tidak terbenam di bumi. Beberapa kali perempuan muda itu cuba melemparkan rantai besi yang menjelma dari tangannya, tetapi rantai besi tersebut terbakar sebaik saja mencecah cahaya putih yang melingkari Mak Deh. Kenapa kau tak serang aku? Kenapa kau tak serang aku? Pak Tua Mahat meninggikan suaranya mencabar supaya perempuan muda itu bertindak terhadap dirinya. Perempuan itu menunduk menggeleng-geleng kepala. Dia menjadi gemetar setiap kali matanya bertentangan memandang Pak Tua Mahat. Cubalah kau serang aku. Jerkah Pak Tua Mahat menampar-nampar dadanya seolah mengejek. Aku ndak sangat gerung kau tu cepat, katanya keras menghentak-hentak tumit ke bumi. Sekaligus pula bumi yang dipijak bergegar lagi menyebabkan rumah tersergam hampir tersembam ke tanah. Pagar kukuh dari Ruyung Nibung juga sudah terbongkar habis, terpelanting berselerak di merata tempat. 2-3 tunggak pagar keras dari Ruyung Nibung sudah terpelanting menusuk ke dada perempuan berkenaan. Dia termengah-mengah menahan kesakitan akibat tertusuk Ruyung Nibung yang tercacak di dadanya. Tak kasihan ke tengok kami ni? Tak malu ke awak semua lawan dengan perempuan? Suara perempuan itu terketar-ketar meminta belas kasihan. Engkau tu setan, mana boleh kasihan? Bentak Pak Tua Mahat. Perempuan itu mengerling ke arah Mak Deh yang tercegat di sudut pagar dikelilingi silawan cahaya putih. Terkial-kial dia cuba melepaskan Ruyung Nibung yang tercancang di dadanya. Sebaik sahaja gegaran bumi terhenti, dia tiba-tiba melompat ke atas bumbung rumah yang sudah pun sengit. Ruyung Nibung di dadanya juga tercabut lantas menjunam menuju ke arah Mak Deh. Bagaimanapun Ruyung Nibung itu tidak menyegahi Mak Deh kerana hangus terbakar apabila melintasi silawan cahaya yang memutih itu. Ilmu apalah anak muda ni pakai ya? Rungut perempuan itu memusingkan dirinya lantas menukar bentuknya kepada seorang lelaki tua yang bertanduk di kepala. Sekaligus pula dia melepaskan wap api dari nafasnya yang dihembuskan ke arah Mak Deh. Api yang menyala itu terus padam sebaik saja mencecah silawan putih yang mengelilingi Mak Deh. Kemudian Mak Deh mula membacakan, Hazihi jahannam allati kuntu tu'adun. Berulang kali menyebabkan angin kencang bertiup dari segenap penjuru memadamkan semua api yang menyala dari nafas lelaki tua tersebut. Kau tu tak lepas ke mana? Sekarang ni kau tu dah merupa. Pak Tua Mahat bertempik hingga dilihat oleh Mak Deh tubuhnya menjadi besar melebihi rumah yang tersegam itu. Engkau tu dah tak dapat nak berlindung lagi. Jerkahnya lantas menyambar lelaki tua di atas bumbung rumah berkenaan. Ampun, Tok Pawang, ampun. Rayu lelaki itu terkial-kial dalam genggaman Pak Tua Mahat. Kami ni takkan melawan Tok Pawang. Kami ni nak berlawan dengan orang muda ni. Katanya masih berkeras mahu menentang Mak Deh. Engkau tak boleh lawan dia. Kau takkan menang. Memang takkan menang.
Kata Pak Tua Mahat meludah muka lelaki yang sudah tersepit dalam genggamannya. Lelaki tua itu sudah menjadi kecil seperti anak tikus yang sudah tidak berdaya lagi melawannya. Aku mahu kau lepaskan Muhis. Kalau tidak, aku akan hampaskan engkau ke batu. Dia menguatkan genggamannya menyebabkan lelaki itu terjerit-jerit meronta. Kami tak tahu. Lelaki tua itu menangis teresak-esak mengharapkan belas kasihan dari Pak Tua Mahat. Ancaman itu sudah tidak dapat dielakkannya. Dia tidak dapat melepaskan diri setelah Pak Tua Mahat bertindak. Memang dia mengetahui kemampuannya tidak akan dapat menandingi kebolehan Pak Tua Mahat. Sebab itulah dari awal lagi dia mencari helah supaya Pak Tua Mahat tidak bertindak terhadap dirinya. Baik kau cakap. Cakap sekarang. Suara Pak Tua Mahat bergaung kuat menyebabkan dia menekuk telinganya kedua belah tangan. Lepaskanlah aku dulu. Lepaskanlah. Rayunya terketar-ketar. Pak Tua Mahat melepaskan kaki orang tua itu ke tengah halaman, tetapi dia mengawasi gerak-geri lelaki itu dengan berdiri meletakkan rumah tersegam itu di bawah kangkangannya. Tiba-tiba, asap berkepul-kepul keluar dari bumbung atap, tetapi segera dihembus kuat oleh Pak Tua Mahat. Sebaik saja asap itu hilang, rumah yang tersegam itu juga tersembam ke bumi. Muhis keluar dari runtuhan rumah tersebut dengan tangan sebelah kirinya dibelit oleh seekor ular yang besar. Terkial-kial dia cuba mahu melepaskan tangannya dari belitan ular tersebut, namun cerutan ular berkenaan semakinlah kukuh. Secepat kilat pula Mak Deh menyambar Muhis membawanya masuk ke dalam lingkaran silauan cahaya putih yang mengelilinginya. Sewaktu Muhis ditarik masuk, ular yang membeliti tangannya cuba menarik keluar hingga terpaksa bergang-regang dengan Mak Deh. Kemudian Mak Deh meletakkan tangannya pada bahu kiri Muhis, lantas dilurutnya ke bawah. Apabila tersentuh saja tangan Mak Deh kepada tubuh ular yang membaluti tangan Muhis, kepala ular itu cuba menerkam untuk mematuk tangan Mak Deh. Setiap kali kepalanya cuba mematuk, kepalanya semakin hangus terbakar apabila menyinggahi silauan cahaya putih yang memagari Mak Deh. Akhirnya, ular berkenaan terpaksa melepaskan belitannya hingga terpelanting berhampiran dengan kaki lelaki tua yang tercegat di tengah halaman. Sebaik sahaja ular itu jatuh berlonggok di kaki lelaki tua itu, kepulan asap berpusar di situ hingga menjelma seorang perempuan muda memakai pakaian halus seperti sutera. Dia semacam tidak berpuas hati apabila Muhis terlepas dari tawanannya. Perempuan muda itu bersama lelaki tadi berlegar-legar di tengah halaman mahu bertindak balas. Sekali-sekala lelaki tua itu mengerling ke arah Pak Tua Mahat yang tercegat melihat gerak-gerinya. Namun, dia tidak berani bertindak kerana tubuh Pak Tua Mahat dilihatnya membesar seolah-olah kepalanya mencecah ke awan. Tok Pawang, jangan masuk campur. Biarkan kami cuba nak main permainan orang muda ni. Tolong ya Tok Pawang. Laung perempuan muda itu menyatakan rasa yang tidak puas hatinya. Pak Tua Mahat mengangguk seolah-olah memberi peluang kepada perempuan muda itu. Bagaimanapun dia menyindir perlahan. Awak tu orang bunian. Memang awak takkan boleh menentang Mak Deh. Sedangkan awak nak larikan Muhis pun tak dapat. Ini kan pula awak nak berlawan. Peluh memercik di dahi lelaki tua itu setelah Pak Tua Mahat dapat menentukan jenisnya sebagai orang bunian. Apabila asal-usulnya sudah diketahui, dia tidak akan boleh mempertahankan diri. Ketika ini seluruh tubuhnya rasa gemetar, tetapi dia cuba berpura-pura menunjukkan masih lagi mampu untuk menandingi Mak Deh dan Muhis. Pada mulanya memang perempuan muda itu mahu melarikan Muhis. Dia tahu Muhis masih mampu bertahan dari gangguannya, namun dia tetap berdegil mahu mengheret lelaki itu. Sukar juga baginya mahu mengheret Muhis sekalipun dia terus berpaut pada tangan Muhis. Bangsat kau ni, bangsat! Suara Muhis mula bergema setelah disedarinya dia terperangkap oleh bunian yang menguasai kebun getah kepunyaan Haji Mak Deman itu. Di samping Mak Deh berzikir menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya, Muhis membacakan Fatihah, 5 ayat terawal dari surah Al-Baqarah, ayat 163 dan juga 164 surah Al-Baqarah, Ayatul Kursi, ayat 256 dan 257 dari surah Al-Baqarah. Ketika Muhis membacakan ayat-ayat ini, goncangan bumi semakin kuat, menyebabkan lelaki tua dan perempuan muda itu tidak dapat lagi berjejak.
Teruskan, Pak Muiz. Muiz mendengar Mak Deh menyuruhnya meneruskan bacaan ayat-ayat tersebut. Teruskan dengan ayat 284, 285 dengan 286 Al-Baqarah, ayat 18, 19 surah Al-Imran. Suara Mak Deh mengingatkan dia supaya membacakan ayat-ayat tersebut. Muiz mematuhi bimbingan dari Mak Deh itu, lantas membacakan ayat-ayat tersebut yang diikutinya dari mulut Mak Deh sendiri. Setiap kali ayat-ayat itu dibacakan di kawasan lapangan itu semakin terancam apabila batu-batu besar dan bola-bola api berterbangan dari segenap penjuru. Lelaki tua dan perempuan muda itu bertempiaran lari untuk menyelamatkan diri dari terjahan batu-batu besar dan juga bola-bola api. Aku dah cakap, engkau takkan boleh melawannya. Pak Tua Mahat berdekah-dekah mengejek lelaki tua itu yang teruyung-ayang mencari tempat berlindung. Perempuan muda yang bersungguh-sungguh mahu melawan Mak Deh itu pula terjerit-jerit meminta pertolongan dari lelaki tua yang termengah-mengah berlari mencari tempat untuk berlindung. Ampun, Tok Pawang, ampun. Lelaki tua itu melutut di hadapan Pak Tua Mahat merayu untuk belas kasihan. Kenapa yang kau ganggu anak buahku? Jerkah Pak Tua Mahat. Lelaki tua itu berpaling ke arah perempuan muda di sisinya lantas menerkam marah. Asap merah berkepul-kepul keluar apabila dua lembaga itu bergomol sesama sendiri. Pak Tua Mahat tersenyum apabila mendengar Mak Deh sayup-sayup melafazkan, Innahu Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Pak Tua Mahat tahu bahawa Mak Deh sudah menggoda salah satu dari lembaga berkenaan supaya menyerang antara satu sama lain. Memang kau ni lembaga syaitan yang boleh aku gunakan untuk menyerang golonganmu sendiri. Bisik Pak Tua Mahat kerana Mak Deh sudah menggunakan ikhtiar demikian dalam usaha tersebut. Kepulan asap merah itu semakin menebal apabila lelaki tua itu berlegar-legar mengelakkan serangan dari perempuan muda yang melepaskan beratus-ratus ekor ular untuk memerangkapkannya. Lelaki tua itu memusingkan dirinya menjelma menjadi perempuan muda semula, menyebabkan ratusan ular-ular yang mahu menyerangnya berpatah balik untuk menyerang perempuan muda yang satu lagi. Mereka berdua bertambah garang untuk mengalahkan antara satu sama lain. Seolah-olah suara Mak Deh yang bergema itu memaksa mereka berdua untuk saling bermusuhan. Mak Deh dan juga Muiz yang berdiri di satu penjuru tidak perlu lagi bertahan dari silauan cahaya putih sewaktu Mak Deh memantapkan zikirnya pada permulaannya tadi. Muiz diajarkan oleh Mak Deh supaya membacakan ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Sementara dia sendiri mengawasi dua lembaga perempuan itu bertekaman antara satulah sama lain. Satu lembaga berlegar-legar mahu mengelak dan satu lembaga lagi mencari helah untuk menerkam. Apabila satu lembaga dapat memerangkap, mereka akan bergomol dengan ganas hingga akan mengeluarkan debu merah seperti asap yang berkepul ke udara. Mereka berdua seolah-olah tidak menyedari bahawa perkelahian mereka diawasi oleh Mak Deh, padahal sebelumnya mereka berdua sama-sama mahu menentang anak muda itu. Siapa yang niat salah dengan Muiz, dialah yang akan musnah. Kedengaran suara Muiz bertempik sambil mengembuskan rejaman anak panah yang berapi yang beratus-ratus dari hembusan mulutnya. Rejaman anak panah itu menyinggahi bahagian belakang lembaga perempuan yang berpaut pada tangan Muiz sebelumnya. Perempuan muda itu mengeliat-liat menjerit apabila 2-3 anak panah terlekat di belakangnya lantas membakar bahagian belakangnya. Dia tergolek ke tanah berpusing-pusing menjelmakan dirinya menjadi seekor ular seperti di peringkat awalnya. Tetapi perempuan yang satu lagi secara mengembuskan api kebiru-biruan membakar ular yang bergolek berpusing-pusing itu menyebabkan kedengaran jeritan langsing dari nyalaan api tersebut. Sehingga nyalaan api itu padam, perempuan muda itu masih lagi kebingungan mahu mencari tempat berlindung setelah rakannya hangus menjadi debu. Dia berlegar-legar mencari jalan mahu berlindung apabila Mak Deh memulakan azan berulang kali. Aku tak nak lagi kau bermaharaja lela di sini, bentak Pak Tua Mahat. Habis, ke mana kami nak pergi ni Tok Pawang? Dia mendongak meminta belas kasihan Pak Tua Mahat. Yang tu, awak punya pasal. Tapi aku tak mahu kau bertanah air lagi di kebun adik ipar aku ni lagi, ujar Pak Tua Mahat memberi amaran.
Ke mana kami nak pergi, Tok Bawang? Ke mana? Ulangi perempuan muda itu terketar-ketar. Engkau pergilah kau jauh dari sini. Perintah Pak Tua Mahat lantas menangkap perempuan muda itu dalam genggamannya. Kalau kau nak bertanah, berair lagi di sini, Muhis dan Mak Deh akan musnahkan anak cucu kau, kata Pak Tua Mahat seterusnya mengancam perempuan muda berkenaan. Jangan Tok Bawang, rayu perempuan muda itu di dalam ketakutan yang menyelubungi dirinya. Sepantas kilat pula Pak Tua Mahat melontarkan perempuan muda dalam genggamannya itu jauh ke arah hutan belantara, melangkaui bukit bukau yang menghijau di sekeliling kampung. Apabila Pak Tua Mahat kembali sedar, dia seolah-olah seperti disergop mimpi itu. Didapatinya dia tersandar pada perdu pokok getah yang terdapat sarang tebuan bergantung di dahannya. Dia mencepat-cepat bibir mematikan sarang tebuan tersebut yang hanya merupakan bonggol besar sarang kelulut sahaja. Hujan panas yang turun menyirak-nyirak apabila dia sampai ke kebun getah itu sudah tidak ada lagi. Silauan matahari juga memancar condong dengan bayang-bayang pokok getah yang semakin redup menandakan asar sudah pun masuk waktu. Setelah merasakan tugasnya selesai, Pak Tua Mahat lantas mencapai basikalnya menuju ke rumah Muhis. Semasa dia sampai di rumah Muhis, jiran-jiran masih lagi ramai menziarahi. Mereka juga menunggu kepulangan Pak Tua Mahat yang hanya seorang diri saja pergi ke kebun getah Haji Mat Deman untuk melihat sendiri kawasan yang ditebas oleh Muhis. Mereka tahu mengenai keistimewaan Pak Tua Mahat. Sebab itulah mereka tidak merasa bimbang membiarkan orang tua itu seorang diri saja ke tempat itu. Ludin Dobok yang ada bersama menziarahi Muhis juga menceritakan pengalamannya bersama Pak Tua Mahat semasa anak gadisnya Midah tiba-tiba saja tersengih-sengih sebaik terpandang seekor ikan haruan yang matanya berkedip. Ketika ini, Ludin Dobok sendiri kebingungan kerana sewaktu mandi di sungai selepas menimba lubuk di hujung sawahnya, dia dapat menangkap seekor ikan haruan yang menghambur berhampiran dengannya. Mata ikan haruan juga berkedip, seolah-olah dia dapat melihat seorang lelaki teruna terpancar dari kedipan mata ikan haruan itu. Lelaki teruna itu menuntut untuk berkahwin dengan anak gadisnya Midah. Apabila Pak Tua Mahat diberitahu, tidak bertangguh lagi orang tua itu mengajak Ludin Dobok ke hujung sawah di lubuk tempat Ludin Dobok dan isterinya Hawa menimba ikan. Peristiwa Ludin Dobok mengikut Pak Tua Mahat ke tepi lubuk itu memang satu pengalaman baru yang belum pernah dirasakannya selama ini. Masih terbayang oleh Ludin Dobok bagaimana Pak Tua Mahat menghentakkan kakinya 3 kali ke tanah. Tiba-tiba sahaja dia tidak melihat lagi lubuk di hadapannya. Yang dilihatnya hanyalah tersegam sebuah rumah besar. Dia terus mengikut ke mana sahaja yang dibawa oleh Pak Tua Mahat sehinggalah bertemu dengan seorang lelaki tua yang berjubah kuning. Sebaik sahaja Pak Tua Mahat menaiki tangga rumah Muhis, Ludin Doboklah yang mula-mula menyambutnya. Dia membongkok bersalam sambil mencium tangan Pak Tua Mahat. Macam mana dengan Muhis? Tanyanya kepenatan terus masuk ke dalam mendapatkan Muhis yang masih terlentang tidak bergerak-gerak. Macam tadi aja nampaknya Pak Tua, beritahu Senah Kian Rusuk melihat keadaan suaminya yang terlentang tidak bergerak. Tangannya masih lagi tergenggam dalam genggaman Mak Deh. Tak apa, sabarlah. Sabar lagi. Beritahu Pak Tua Mahat tersenyum seolah-olah memberitahu orang ramai di situ akan kejayaannya. Minta sikit air sejuk segelas, aku dah haus ni, katanya sambil mengurut-ngurut leher. Senah bangun perlahan menuju ke dapur untuk mengambil air yang diminta oleh Pak Tua Mahat. Sejak tadi, Ustaz pun macam ni juga Pak Tua. Sama macam Abang Muhis. Jelas Ludin Dobok berbisik ke telinga Pak Tua Mahat. Tak apa. InsyaAllah semuanya akan selamat. Pak Tua Mahat mencapai air yang dihulurkan oleh Senah. Kemudian perempuan itu duduk bertimpuh di hujung kaki suaminya sambil mengerling kepada Pak Tua Mahat yang meneguk air sejuk di gelas. Ternyata orang tua tersebut benar-benar kehausan kerana sekali gogok sahaja dia meminum air berkenaan. Selepas sahaja minum, Pak Tua Mahat menepuk bahu Mak Deh menyebabkan anak muda itu tergamam seolah-olah dikejutkan sewaktu nyenyak tidur. Sebaik saja Mak Deh melepaskan tangan Muhis,
Lelaki itu mula mengeliat-ngeliat lantas membuka matanya. Minta aku air. Aku nak air. Air. Keluh Muhis perlahan keheranan melihat orang ramai mengelilingi dia. Kemudian dia tersenyum berpaling ke arah Pak Tua Mahat dan juga Mak Deh. Mereka bertiga terangguk-angguk seolah-olah sama-sama menyimpan rahsianya yang tersendiri.